Okay, next kita akan pergi kepada operations on matrices, iaitu operasi pada matrices. Yang pertamanya kita akan belajar tentang proses ataupun operasi addition and subtraction. Okay, so first of all, untuk buat operasi antara matrices, yang pertama sekali kita mesti tahu adalah kalau kita nak buat operasi tambah dan tolak, matrix A dan B kita mestilah same order. Maksud same order di sini, let's say kita nak tambah atau tolak matrix A dan B, syarat dia kalau matrix A is a 2 by 1 matrix, matrix B also mesti 2 by 1. Kalau matrix A itu adalah 3 by 2 matrix, B also must be a 3 by 2 matrix. Baru kita boleh buat operasi tambah. So meaning to say, kalau nak buat operasi tambah dan tolak, mesti matrix kita sama size. Okay, so contoh yang ada di sini, kalau kita ada matrix A, B, C, D, this is a 2 by 2 matrix. Kita tambah dengan matrix W, X, Y, Z. Okay, hasil yang kita akan dapat adalah kita akan tambah mengikut position dia, sebab tu perlunya size yang sama. Okay, so apa yang akan berlaku dekat sini adalah kita akan ada A akan tambah dengan position yang sama dengan dia, which is W. Okay, so A plus W. Next, kalau B, okay, dia berada di position row 1 kolom 2, so dia pun akan ditambah dengan partner dia di row 1 tapi di kolom 2. Okay, so dia akan ditambah B plus X. Next, C berada di row 2 kolom 1, so row 2 kolom 1 partnernya, so C plus Y. Okay, and last one, row 2 kolom 2, row 2 kolom 2. So kita akan tambah D dengan Z. Okay, same goes kalau kita ada tolak. So kita ada A, B, C, D minus with W, Y, X, Z. So kita akan tolak mengikut position masing-masing, mesti sama. Okay, so this one is position the first row first column, first row first column. So A tolak W, and then kita ada B tolak X, C tolak Y, dan D tolak Z. Okay, so mesti tolak atau tambah mengikut position yang sama. Okay, so kita tengok pada example 1. Okay, pada example 1 kita ada simplify the following given that A, B and C. So kita ada matrix yang berbeza size-nya dekat sini. So for A, matrix kita adalah 2 row by 3 column. Okay, so 2 by 3. Matrix B also kita ada 2 rows and 3 column, so 2 by 3. And matrix C kita ada 2 rows and also 2 column. Okay, so this is a 2 by 2 matrix. Alright, now kita cuba buat soalan A. Soalan A minta kita nak A plus B, matrix A plus with matrix B. So kita check matrix A, this is the size, matrix B, this is the size. So bermaksud kita boleh buat proses tambah sebab size-nya sama. This one equals to this. So boleh tulis matrix A adalah 1, 4, 2, 1 minus 3, 5 plus with 3, 1, negative 7, 5 and 2, 4. Okay, tambah seperti biasa ikut position yang sama. So first row first column 1 plus 3. Okay, kalau siapa boleh terus nampak, kita ada 1 plus 3. So kita jadi 4. Next entry, position row 1 column 2. So 2 plus negative 7 adalah negative 5. Next, row 1 column 3. So negative 3 plus 2, it is negative 1. And continue lagi, 4 plus 1, which is 5. And then kita ada row 2 column 2, this one 1 plus 5, which is equals to 6. And last one kita ada 5 plus 4, which is equals to 9. Okay, so very simple untuk operasi tambah. So kamu tolong buat untuk soalan B. Kita ada A tolak matrix B. So A dengan B size sudah sama, so yang ni possible untuk kita buat operasi tolak. Now kita tengok soalan C. Okay, soalan minta A plus C. So kita tahu matrix A is this one and matrix C is this one. Size kita tak sama. Okay, 1 2 by 3, matrix A adalah 2 by 3.
dan matrix C adalah 2 by 2. Okay, so C adalah 2 by 2. So disebabkan saiz tak sama, so nanti kita tak akan ada entry yang susunan position dia sama, jadi impossible untuk kita buat operasi tambah ataupun tolak. Okay, so untuk soalan ni kita boleh kata jawapan kita A plus C adalah does not exist, sebabkan kita punya size of our matrix A and B is not the same. Okay, now kita pergi kepada operasi yang seterusnya, which is multiplication of a matrix by a scalar. Scalar ni adalah constant. Okay, so sekarang kita nak darab sesuatu matrix dengan constant. Okay, tadi kita dah buat tambah tolak, now kita nak darab pula. Okay, so example 2, given A equals to this matrix is a 2 by 2 matrix. Disuruh cari, ada 3 soalan di sini. Okay, the first one is negative half A, 2A and negative 3A. Okay, kalau nampak dekat sini, di bahagian hadapan matrix kita ni ada nombor, ada constant yang dia suruh kita darab dengan matrix A ini. Okay, so darab ni senang saja seperti biasa. Contoh kalau kita ada matrix A is equals to 1, 4, negative 2, 3. Now kita nak buat soalan pertama yang ni dulu ya. Kita disuruh cari negative half A. So apa yang kita akan buat adalah matrix A ini akan didarab dengan negative half. Okay, so just times in negative half pada setiap entry. Okay, kalau besar lagi matrix kita, semua entry mesti didarab dengan negative half. Okay, so bila kamu darab masuk, dia akan dapat okay, negative half untuk position 1, 1. Okay, and then negative half times negative 2 hasilnya adalah 1. Okay, next negative half times 4, pastikan dia berada di position yang betul, iaitu negative 2, and last one negative half times 3 menghasilkan negative 3 over 2. Okay, so proses darab scalar pada matrix. Okay, soalan seterusnya diminta 2A. So we just times 2 with matrix A, 1, 4, negative 2, 3. So darab 2 kepada semua entry dan pastikan kekalkan position di tempat yang sama. So kita ada 2, negative 4, 8 and 6. Okay, so very simple. Kalau ada scalar atau constant di hadapan matrix, just times in every entries dengan constant itu. Okay, so madam tinggalkan kamu dengan soalan yang negative 3A. Tolong cari apa jawapan dia. Now, di bahagian ruangan example 2 ni masih ada ruang kosong. Madam nak kamu salin soalan ini dan tolong buat this one is extra. Okay, given matrix B is equals to 1, 2, 0, 5, 3, 1, 2, 7, 2. So this is a 3 by 3 matrix. Arahan soalan adalah find 4B. Okay, so tolong cari 4B untuk matrix B ini 3 by 3 matrix. Okay, tadi kita dah belajar 3 operations, tambah, tolak antara matrices dan darab matrix dengan constant ataupun scalar. Now, based on daripada 3 operations yang kita dah belajar tadi, kita boleh lihat ada beberapa properties di sini yang kita boleh gunakan bila kita deal dengan soalan yang melibatkan tambah atau tolak antara matrices and also darab matrices dengan scalar. Okey, ada 6 properties di sini. Properties yang pertama bercerita tentang commutative property. Okay, which means kalau kamu ada operasi tambah antara dua matrix, contoh A plus B, hasilnya nanti akan sama juga dengan kalau kamu buat B plus A. Okay, so A plus B sama juga jawapannya dengan kalau kamu buat matrix B plus A. Kita panggil commutative property. Okay, next, associative. Okay, associative ni apa? Contoh kalau kamu disuruh tambah 3 matrix A, B, C. Okey, boleh tambah lebih daripada 2 matrix. Okey, dengan syarat semua matrix ini mesti sama size. Okey, kalau disuruh tambah ketiga-tiga matrix ini, kamu boleh buat either nak tambah yang A dengan B dahulu. Dapatkan jawapan sini baru kamu plus C.
Dia akan sama juga dengan jawapan kalau kamu tambah yang belakang dahulu, which is B plus C, dapatkan jawapan, kemudian baru A tambah dengan jawapan itu. Sama sahaja, either you tambah depan dahulu atau you tambah belakang dahulu. So we call this as associative punya property. Okay, next, zero matrix. Okay, apa yang dikatakan dengan zero matrix ini? Kalau kamu ada matrix A, kemudian kamu disuruh tambah dengan, dia masih rupa matrix A, tetapi semua entry dalam itu didarab dengan negative 1. Okay, dinegatifkan matrix A itu. So, kalau kamu ada A tambah dengan negative A, this one would equal to 0. Sama juga kalau kamu buat negative A tambah A, sama juga 0. Tapi ini 0 di sini, dia bukan 0 nombor kosong itu, bukan. Dia membawa maksud 0 ini adalah satu matrik yang entry-nya semua 0, bergantung kepada size yang kita ada. Okay, so itu yang ditulis 0, tapi kena faham dia adalah zero matrix. Okay, next kita pergi kepada properties yang seterusnya. Kalau kita ada alpha dan beta sebagai constant, okay, so menurut properties yang ini, madam bagi contoh. Okay, alpha dan beta adalah nombor biasa. So kalau madam letak contoh 2 plus 3 times A, dia adalah sama juga dengan kalau kita expand begini. So maksudnya kamu boleh buat 2A tambah 3A. Sama. Okay, yang kiri kita buat dulu 2 tambah 3, so dia jadi 5A. Kamu pun cari matrix 5A. Tapi sebenarnya kalau tak nak buat macam tu, boleh juga buat, kita expandkan nombor ni, so dia jadi 2A tambah 3A. Jawapan akan sama sahaja, guna belah sini atau guna cara sebelah sini. Okay, next properties, sama juga kalau kita ada alpha as a constant. Okay, sebagai contoh, kalau kita ada 2 times matrix A plus B. Okey, apa yang kita akan buat adalah kita cari dulu A plus B, kemudian baru kita darab 2 dengan jawapan A plus B. It is the same kalau kita expand 2 ini ke dalam. Okey, so contoh kamu akan buat 2A tambah 2B. Okey, kira 2A, kira 2B, kemudian kamu tambah kedua-duanya. So dia sama juga dengan cara kalau kamu buat sebelah kiri. Okey. And last property, kita ada alpha beta. Again, alpha beta adalah constant ataupun nombor. Let's say madam bagi, kalau kamu ada 2 times 3A, maksudnya kamu akan selesai ni dulu, 3 darab matrix A, kemudian jawapan dia kamu darab dengan 2. It is the same as kalau kamu tak kira macam ni, kamu kira terus 2 darab 3, kita dapat 6, didarab dengan matrix A. Sama jawapan.